Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini di pertemuan yang ke-68, iaitu kita akan bincangkan pelajaran terakhir daripada buku Tata Bahasa Asas Bahasa Arab ni, iaitu pelajaran yang ke-13 di muka surat 149. Jadi tajuk pelajaran 13 ini ialah aplikasi asas ilmu saraf dan ilmu nahu dalam pembacaan teks. Jadi selama ni kita telah tumpukan kepada ilmu saraf, iaitu ilmu membentuk perkataan dengan menggunakan wazan-wazan. Jadi dalam pelajaran yang ke-13 ni, pelajaran amali untuk aplikasikan ilmu yang telah kita sentuh dalam pembacaan teks yang tidak berbaris. Jadi ini merupakan satu boleh dianggapkan praktikal, iaitu untuk membaca teks bahasa Arab dan memahaminya. Dan objektif kita sebenarnya bila kita nak belajar bahasa Arab ni, objektif yang terakhirnya ialah membaca teks bahasa Arab yang tidak berbaris. Jadi kalau teks itu telah berbaris, jadi tak nampaklah objektif tu. Kalau dibariskan, kita tak perlu fikir, ikut saja bacaan tu. Jadi tidaklah akan membina pengetahuan kita dalam menguasai bahasa Arab. Tetapi kalau teks yang kita jumpa tu tidak berbaris, sebagaimana yang kita akan bincangkan sebentar lagi, jadi itu merupakan cabaran bagi kita untuk memberi baris yang betul dan memahami teks itu, ya. Jadi itulah sebenarnya objektif yang sepatutnya ada pada seorang yang nak menguasai bahasa Arab. Kalau objektif ni jelas, perlulah satu pendekatan pengajaran yang berbeza sikit lah. Itu pasal berdasar kepada objektif ini, buku ini ditulis dalam begitu rupa. Jadi dia ada pengenalan dia, dan dia punya turutan tajuk-tajuk untuk menguasai tahap-tahap tertentu. Jadi sekarang kita dah di pelajaran terakhir, iaitu merupakan aplikasi kepada keseluruhan ilmu lah, pada peringkat asas. Kerana ada peringkat yang lebih tinggi, yang mana struktur ayat tu agak lain sikit, asing sikit, yang perlu pembelajaran yang lebih sikit lah. Jadi ini ialah asas sahaja di mana kita nak cuba mengaplikasikan ilmu saraf dan ilmu nahu dalam pembacaan teks. Baik, jadi seperti biasa kita akan lihatlah objektifnya satu persatu, dan kita akan bincangkan selama kita membicarakan pelajaran yang ke-13 ni. Jadi kita lihat objektif ni, ini ialah ada 3 disarankan di sini. Itu kita nak bincangkan bahawa ada 2 jenis bacaan dalam bahasa Arab, daripada aspek baris akhir, dan kemudian objektif kedua ni ialah kita tahu fungsi perkataan dalam ayat serta baris akhir perkataan berdasarkan fungsi ini. Ini kita akan bincangkanlah. Kemudian setelah kita ketahui 2 aspek ni, barulah kita buat praktikalnya. Jadi kita bincangkan satu persatu. Objektif pertamanya iaitu objektif pertama ialah 2 jenis bacaan dalam bahasa Arab daripada aspek baris akhir. Jadi teks bahasa Arab boleh dibaca dengan 2 cara. Ini kemungkinanlah tak didedahkan kepada kebanyakan orang yang belajar bahasa Arab. Jadi cara pertama ialah tanpa baris akhir. Kita baca teks tu tanpa kita menghiraukan baris akhir nak sebut bagaimana. Iaitu membaca tanpa menyebut baris akhir suatu perkataan. Perkataan yang dibaca dengan baris mati. Maksudnya setiap perkataan kita baca, kita tak payah fikir baris akhirnya, yang ada 7 jenis sebutan. Iaitu kalau perkataan seperti buku, kitab, itu baris mati lah. Tapi boleh sebut 6 jenis sebutan. Kitabun, kitaban, kitabin, kitabu, kitaba, kitabi. Jadi ada bacaan yang pertama ni tanpa kita sebut baris akhir. Kita sebut kitab saja. Jadi itu ialah satu jenis bacaan. Kemudian jenis kedua bacaan ni, itu bacaan dengan baris akhir. Itu membaca dengan menyebut baris akhir setiap perkataan berdasarkan fungsi tata bahasa perkataan tersebut di dalam ayat. Jadi kalau di subjek predikat dia ada baris akhir tertentu.
Kalau dia objek bagi satu kata kerja, dia baris dengan baris tertentu. Kalau dia ditulis selepas huruf tertentu, seperti fi, min, ila, dia akan dibariskan dengan baris tertentu. Jadi itu ialah bacaan yang kedua. Jadi sebagai contoh saja, lihat ayat di bawah sebagai contoh bagi kedua-dua jenis bacaan. Jadi sekarang ni tak berbaris ni. Daripada perkataan ni tak berbaris. Dia nak baca, ada dua bacaan. Bacaan pertama tanpa baris akhir dan bacaan kedua ialah dengan baris akhir. Jadi bagaimana kita baca tanpa baris akhir? Jadi saya akan contohkan bacaannya. Jadi yang tanpa baris akhir ni saya akan sebut ataupun saya akan baca Muhammad talib fi al-madrasah al-ibtidaiyah wa yadhhab ila al-madrasah bi ad-darrajah. Itu tanpa baris akhir. Muhammad talib fi al-madrasah. Dan kita boleh juga baca, kita sambung fil madrasah, tapi baris akhir madrasah ni tidak disebut. Muhammad talib fil madrasah al-ibtidaiyah wa yadhhab ila al-madrasah bid-darrajah. Ini kita sambunglah dengan B di sini, dengan kerana dia terlampau ringkas sebutannya, kita boleh sambung dan boleh tak sambung. Kalau kita sambung, kita sebut bid-darrajah. Kalau kita tidak sambung, kita sebut bi ad-darrajah. Kita pisahkan. Jadi kita melihat makna saja tiap-tiap perkataan. Kita akan lihat satu persatu lah makna dia apa, dan kita faham ayat ini bagaimana. Tetapi kalau bacaan dengan baris akhir, iaitu bacaan kedua ni, kita kena mengambil kira. Muhammad nak sebut macam mana ni? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ataupun Muhammadu, Muhammadan, Muhammadi. Dan kan ada sebab lah kita sebut begitu. Ada itu yang dikatakan perlu kepada pemikiran selain daripada melihat makna tiap-tiap perkataan. Iaitu pemikiran untuk melihat apa fungsi perkataan dalam ayat. Baris akhir ni kenapa di baris depan? Adakah dia subjek? Adakah dia predikat? Itu satu pemikiran yang lebih tinggi lah. Dan kita tidak biasa berfikir begitu. Jadi kalau satu teks Arab tu dah dibariskan baris akhir, kita tak fikirlah itu. Ikut je lah teks macam mana dia dibariskan. Tapi itu bukanlah sebenarnya matlamat ataupun bukti kita menguasai bahasa Arab. Kita menguasai bahasa Arab ni, kita mesti mampu membaca teks yang tidak berbaris dan mesti mampu membariskan dengan baris yang betul. Jadi contoh membaca teks dengan baris akhir ni beginilah. Muhammadun talibun fil madrasati al-ibtidaiyati wa yadhhabu ila al-madrasati bid-darajati. Jadi semua baris akhir ni disebut. Ad-darajati, kenapa ad-darajati ni baris bawah? Kenapa al-madrasati baris bawah? Kenapa yadhhabu di baris depan, tidak baris atas? Kenapa al-ibtidaiyati baris bawah? Kenapa al-madrasi di sini baris bawah juga? Kenapa talibun baris depan? Dan kenapa Muhammadun baris depan? Itu ialah bacaan yang kedua. Itu cara ada dua bacaan lah. Peringkat awal dianjurkan baca begini. Kerana kita tidak mahu pemikiran kenapa baris akhir itu berubah mengganggu kefahaman teks tu. Dan inilah bacaan ataupun cara orang-orang Arab di peringkat awal, ya, macam kanak-kanak mereka ataupun sebelum mereka belajar di peringkat lebih tinggi, dia baca begini. Dia tak ada fikir baris akhir. Jadi itu kita perlu tahulah cara pembacaan ni, dan kita perlu tahu kita di mana, dan kita tidak perlu rasa takut kalau kita tak sebut baris akhir tu. Tapi kadang-kadang pelajar biasanya dia takut lah. Dia nak tak sebut baris akhir tu dianggap satu kesalahan. Sebenarnya tidak. Kita boleh baca teks tanpa baris akhir. Dan kalau kita biasa melihat YouTube, katakan Al Jazeera ataupun channel-channel yang bercakap dalam bahasa Arab, kita dapati kalau mereka yang membaca berita tu, kalau dia membincang sesuatu dengan cepat, dia tidak menyebut baris akhir pun. Dia matikan semua perkataan tu. Kecuali ada perkataan tertentu lah. Kerana ni ada dicampur aduk kan. Kadang kita mengambil perkataan tak menyebut baris akhir. Kadang-kadang kita sebut juga kerana kita tahu ada kaedah yang kenapa kita sebut baris akhir tertentu. Jadi ini sebagai contoh, ada dua contoh ni lah perkataan yang tidak berbaris ni. Contoh, dan kita boleh sebut tanpa baris akhir seperti mana yang saya sebut tadi, ataupun dengan baris akhir sebagaimana yang telah diperdengarkan tadi. Baik, ada catatan di sini. Pembacaan tanpa baris akhir atau bacaan santai kebiasaannya adalah ketika membaca cerpen, baca novel, buku cerita
akhbar, majalah dan seumpamanya. Jadi kalau nak baca novel ke komik ke, jadi sebenarnya tak payah baris akhir. Dan bacaan dengan baris akhir adalah ketika membaca syair. Kalau syair kita baca tanpa baris akhir, dia akan rentak tu akan lari daripada yang sebenarnya. Ataupun teks rasmi. Teks rasmi presiden nak memberi ucapan di bangsa-bangsa bersatu, katakan, dia akan disediakan teks dengan menyebut baris akhir supaya menampakkan dia itu terpelajar. Tapi setengah ketua-ketua negara Arab yang tak kisah pun, dia lantak lah. Dia cakap bahasa pasar dia tanpa baris tunggang langgang lah tu. Dan orang yang mendengar tu nampaklah dia punya pendidikan di tahap ke mana. Kerana membaca dengan baris akhir ni merupakan satu tahap pendidikan bahasa Arab yang lain sikit. Kerana kita tahu semua kaedah-kaedah tu dan kita boleh membaca dengan baris akhir. Atau membaca doa, begitulah, baca doa ataupun khutbah Jumaat dan sebagainya. Ataupun ketika ujian. Nak membuktikan bahawa kita telah memahami pelajaran ilmu nahu ini, baris akhir tu, iaitu kita diminta untuk baca satu teks dengan baris akhir. Jadi kalau tak baca dengan baris akhir, tolak markah dan sebagainya lah. Jadi menunjukkan kita tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kerana bahasa Arab ada dua, satu bahasa yang tinggi, bahasa Al-Quran tu dengan baris akhir dan sebagainya, dan satu lagi yang biasa, iaitu bahasa penggunaan harian. Dan satu lagi yang rendah gitu, bahasa pasar dia. Bahasa pasar tu memang tahap yang paling rendah lah. Bahasa pasar di Jordan lain, di Mesir lain, di Saudi lain, Yaman lain. Itu bahasa yang rendah lah maksudnya. Bukan semua orang boleh faham cara dia bercakap. Jadi itu catatan tentang dua jenis bacaan ni. Baik. Ini menyebut contoh membaca teks yang tak berbaris ni, tapi tak ditulis terjemahannya. Kalau nak tahu terjemahannya, ayat ni ialah Muhammad ialah seorang pelajar di sekolah rendah dan dia pergi ke sekolah dengan basikal. Itulah bacaan ataupun makna ayat ni. Jadi kita baca pun tanpa kita fikir ini subjek ke predikat ke. Di Muhammad seorang pelajar di sekolah rendah dan dia pergi ke sekolah dengan basikal. Tetapi kalau nak ditakdirkan perkataan yang saya sebut ayat ini, terjemahan dalam bahasa Melayu, nak dijadikan dalam bahasa Arab untuk membaris akhir, kan saya akan sebut begini. Muhammadun ialah seorang pelajarun di sekolahi rendahi dan dia pergi ke sekolahi dengan basikali. Itulah kalau nak dapatkan gambaran. Kerana saya aplikasikan mana subjek, mana predikat. Kalau subjek beri depan, predikat beri depan. Kalau selepas huruf D katakan, ataupun dalam, dia akan beri bawah. Jadi sekarang subjek predikat Muhammadun, seorang pelajarun di sekolahi, pusat ada D ni, rendahi, dan dia pergi ke sekolahi dengan basikali. Itulah dia nak kasih gambaran. Jadi saya nak kasih gambaran sebenarnya, tanpa kita sebut baris akhir, kita boleh faham dah teks tu. Ini sajalah kalau nak nak melihat bagaimana kalau bahasa Melayu tu dijadikan bahasa Arab dengan baris akhir, begitulah kita terpaksa sebutnya. Dan saya yakin kalau begitu agak tak ramai orang yang mampu menyebutnya, kerana dia mesti menguasai ilmu tata bahasa yang membaris akhir suatu perkataan tu. Baik, itulah sebagai satu pendedahan, pengenalan bagi dua jenis bacaan. Jadi kita sambunglah insya-Allah ke objektif kedua. Dia objektif kedua ni ialah untuk melihat. Ini asas. Untuk melihat asas yang kita dah buat sebelum ni ialah wazan-wazan, iaitu bagaimana perkataan dibentuk. Kadang-kadang ada bentuk fa'il, kadang-kadang ada bentuk mufa'il, kadang-kadang ada bentuk macam-macam lah yang kita dah buat dalam perbincangan tentang wazan 5 dan pecahan-pecahannya, dan juga sampailah kepada kumpulan kata kerja yang sampai ke 10 kumpulan tu. Jadi kalau kita lihat semula ni sebagai nak mengingatkan semula, iaitu di muka surat 161, inilah dia yang kita telah buat. Ada yang sebutan ni fa'al, ada yaf'al, dan fa'al ni boleh jadi fa'il, boleh jadi fa'ul, yaf'al boleh jadi yaf'il, boleh jadi yaf'ul, fa'il boleh jadi fa'ilah, boleh jadi fa'ilun, dan semualah sekali. Fa'al boleh jadi fa'alta, fa'alti, fa'altu. Ini wazan 5 dan kumpulan kata kerja dengan pecahan-pecahannya. Jadi dalam pembacaan teks nanti dia tak lari daripada salah satu daripada wazan-wazan asas ni. Hanya kita dalam baca teks nanti kita akan memperkokohkan lagi lah ilmu-ilmu asas yang telah kita lalui. Jadi ini sebagai gambaran, iaitu
bagaimana membentuk perkataan dalam bahasa Arab yang kita akan gunakan apabila kita baca teks yang tidak berbaris. Jadi kita kembali balik kepada perbincangan hari ini. Jadi objektif kedua sekarang ni ialah untuk melihat baris akhir tu kenapa dia berubah menjadi baris depan ataupun baris atas ataupun baris bawah. Jadi ini ialah kaedah ringkas, walaupun ada detailnya, insya-Allah di peringkat yang lebih tinggi lah. Baik, perbahasan beginilah fungsi perkataan dalam ayat serta baris akhir perkataan berdasarkan fungsi ini. Maksud fungsi ni apa dia? Fungsi ni maksudnya seperti subjek, predicate, objek, itulah fungsi dia maksudnya. Itu perkataan itu berfungsi dalam ayat sebagai fungsi tertentu. Jadi kita akan lihatlah bagaimana perbahasannya. Jadi fungsi tata bahasa ni pertamanya subjek, dan dia memang berkaitan dengan predikat. Subjek, predikat. Apa maksud subjek ni? Iaitu cerita tentang apa. Ayat ni mencerita tentang apa. Itulah subjek dia. Kemudian apa cerita dia? Itu yang dilambangkan dengan CTA, cerita tentang apa. ACN, apa ceritanya. Itu nak memudahkan lah. Saya tak nak guna istilah subjek, predikat ataupun istilah-istilah apa ni, tata bahasa. Jadi nak memudahkan kita kena faham tiap-tiap ayat tu dia mesti menceritakan tentang sesuatu. Dia apa cerita tentang apa ni? Kemudian dia ada suatu perkataan lain ataupun ungkapan perkataan yang menceritakan tentang benda tu. Itu apa ceritanya? Jadi ada dua aspek lah, iaitu rukun ayat yang telah pun kita bincangkan di pelajaran-pelajaran lepas. Jadi subjek ni ataupun CTA ni perkara yang menjadi tajuk ayat atau sesuatu yang diceritakan tentangnya. Itu ialah yang dipanggil subjek. Kemudian predikat pula perkara yang menceritakan tentang subjek. Jadi kedua-dua ni kita dah bincang dulu, dia satu yang penting. Jadi kalau tak ada kedua-dua ni, ayat tidak akan sempurna. Jadi oleh kerana dia penting, dia berikan baris yang paling penting, iaitu depan. Dan satu lagi ditambah kalau pelaku kata kerja. Jadi kalau ada satu kata kerja seperti buat ataupun pergi, contoh ni lah pergi tadi. Pergi, siapa yang pergi? Jadi ada perbahasan dia nanti. Siapa yang pergi? Yang pergi itulah baris akhirnya akan dibariskan dengan baris depan. Ini dimasukkan dengan pelaku kata kerja. Ini merupakan ulangan yang kita dah sentuh sebelum ni, tapi tak apalah kita ulang. Jadi pelaku kata kerja itu ialah sesuatu yang melakukan kata kerja yang terdapat dalam ayat ataupun sumber yang menjadi sumber kepada kata kerja tersebut. Kerana bahasa Arab dia lain sikit. Kadang-kadang benda tu nampak macam dia bukan kata kerja, tapi sebenarnya dalam konteks bahasa Arab dia ialah kata kerja. Contohnya besar. Besar. Jadi besar tu ialah bagi kita bukan kata kerja. Besar harapannya. Jadi besar tu siapa yang besar tu, harapan dia besar. Jadi itu dianggapkan besar tu kata kerja, harapan tu ialah pelaku bagi besar. Itu dalam bahasa Arab. Jadi itu yang perlu didedahkan supaya kita dapat kita dapat memahami nantilah. Kalau disebut ni sebagai kata kerja, kita tahulah apa maksud kata kerja. Bukan melakukan sesuatu secara fizikal, tetapi sesuatu itu sumbernya, perkara itu adalah sumber bagi sesuatu. Itu insya-Allah kalau kita jumpa ayat-ayat nanti kita akan sentuh perkara ini. Jadi 3 perkara ini saja yang paling penting, yang baris akhirnya dibariskan dengan baris depan. Di yang lain buat apa? Yang lain baris atas. Baris atas fungsinya apa? Sebagai objek. Kalau makan Ali buah-buahan. Jadi siapa yang makan? Ali makan. Jadi buah-buahan tu nak baris akhirnya baris apa? Baris atas. Okey, satu lagi objek tempat. Makan Ali buah-buahan kantin. Itu struktur bahasa Arab. Makan Ali buah-buahan kantin. Jadi kantin tu berfungsi sebagai tempat. Jadi baris akhirnya kena baris atas. Ataupun makan Ali buah-buahan lepas maghrib. Lepas tu menunjukkan masa, jadi baris akhirnya kena baris atas. Kemudian keadaan, contohnya makan Ali buah-buahan tersenyum. Jadi bukan buah-buahan tu tersenyum, Ali tu tersenyum, kerana menunjukkan keadaan Ali tu tersenyum. Jadi tersenyum tu baris akhirnya baris atas. Kemudian makan Ali buah-buahan lapar. Bukan buah-buahan tu lapar, tapi lapar tu merujuk kepada Ali, dan baris akhirnya kena baris atas kerana dia menguraikan sebab Ali makan buah-buahan. Jadi inilah perbincangan ataupun kaedah-kaedah tata bahasa yang terdapat dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini boleh dianggap ringkas. Kadang-kadang suatu fungsi itu dilambangkan dengan baris akhir sahaja.
Jadi itulah kadang-kadang baris akhir itu berubah. Jadi ini adalah fungsi tata bahasa ataupun fungsi perkataan dalam ayat yang paling asas. Iaitu dia menghuraikan objek suatu kata kerja, menghuraikan tempat berlaku satu kata kerja, menghuraikan masa berlaku satu kata kerja, menghuraikan keadaan yang berlaku, keadaan bagi orang yang melakukan kata kerja itu, ataupun sebab berlakunya satu kata kerja. Jadi dalam keadaan ini, semua baris akhirnya kena dibariskan dengan baris atas. Jadi dah selesai lah. Baris depan kita tahu subjek predikat dan juga pelaku, dan baris atas menunjukkan objek, tempat, masa, keadaan dan sebab. Ini yang paling asas. Di dalam ayat kita baca nanti, kita akan carilah benda-benda ni kerana kita nak bariskan baris akhir satu perkataan tu yang berfungsi sebagai fungsi-fungsi yang dicatatkan sini. Dan tinggal lagi satu baris, iaitu baris bawah. Di baris bawah ni, apabila suatu perkataan ditulis selepas perkataan tertentu, ini dah adalah dalam lampirannya di muka surat 221, boleh rujuk lah. Iaitu apabila ada suatu perkataan tertentu seperti be ataupun min ataupun ila dengan, dari, ke, jadi lepas perkataan tu baris akhir ni kena baris bawah. Ke sekolah contohnya, jadi sekolah kena baris bawah. Dengan pen kena baris bawah. Dan atas contohnya, ala, atas, lepas tu baris akhir kena baris bawah. Atas meja baris akhir kena baris bawah. Dan sebagainya lah ada dalam lampiran 3 di muka surat 221. Satu lagi keadaan, ini ialah bila ungkapan. Ungkapan maksudnya apa? Dua perkataan. Ini sebagai kita ulang dan dibincang pun sebelum ni. Tapi kita ulang supaya kita ingat balik untuk melaksanakannya, untuk mengaplikasikannya dalam praktikal membaca teks kita ni. Baik. Satu lagi keadaan di mana baris akhir baris bawah ialah perkataan kedua dalam ungkapan yang bukan sifat. Biasa dihuraikan, perkataan kedua ni dihuraikan dengan makna bagi ataupun dalam ataupun daripada. Contohnya, rumah cikgu. Jadi perkataan keduanya cikgu. Tapi dia bukan sifat. Rumah cikgu. Kalau rumah besar, besar tu sifat bagi rumah. Tapi kalau rumah cikgu, cikgu tu bukan sifat bagi rumah. Dia ialah menunjukkan kepunyaan. Jadi rumah bagi cikgu. Rumah kepunyaan cikgu. Jadi baris akhir perkataan kedua ni yang bukan sifat, baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah. Ini kita telah huraikan dengan panjang lebar di pelajaran ketiga. Boleh rujuk insya-Allah, ataupun bila kita buat latihan ni, kita akan menerangkan semula lah. Baik, jadi ada nota sedikit di sini. Perbahasan perubahan baris akhir suatu perkataan ialah perbahasan ilmu nahu. Dia ada dua baris ni. Jadi kalau kita lihat semula ayat di atas ni. Jadi sekarang ni perkataan saja tanpa baris akhir itu ilmu sarf. Ilmu membentuk perkataan dengan wazan. Tetapi bila kita sebut Muhammadun, bila kita masuk the don tu kerja ilmu nahu. Sebelum ada ilmu nahu, maksud tak ada ayat, kita sebut Muhammad sahaja. Kerana kita tak boleh sebut Muhammadun ke ataupun Muhammadan atau Muhammadin. Kenapa? Kerana bukan ayat lagi. Bila dalam ayat barulah dia akan zahir. Ini sebut Muhammadun. Kerana dalam ayat dia menunjukkan bahawa dia ni subjek. Predikatnya apa? Talibun. Jadi kalau tanpa ayat ni kita kena sebut talib sahaja. Itu pasal dengan baris akhir ni ditandakan beginilah, Muhammadun talibun. Jadi itu ialah kerja ilmu nahu. Jadi kena bezakan supaya jelas. Ilmu saraf ialah ilmu yang membahaskan bagaimana perkataan itu disebut dengan berdasar pada wazan. Ilmu nahu ialah baris akhir perkataan yang dah disebut berdasar pada wazan tu, nak bariskan baris dengan baris apa, ini berdasar pada ayat di mana perkataan tu terdapat di dalam ayat tu. Dia ada dua perbezaan ni, biar jelas daripada awal supaya kita boleh praktikkan nanti. Jadi ilmu saraf, ilmu yang sebelum baris akhir. Ilmu nahu, ilmu yang membahaskan baris akhir sahaja suatu perkataan. Jadi itu yang disebut di sini. Yang tadi sebagai nota, iaitu perbahasan perubahan baris akhir satu perkataan ialah perbahasan ilmu nahu dan boleh disimpulkan dalam ungkapan berikut. Jadi baris akhir ni beginilah kita boleh simpulkan dalam satu kaedah ungkapan yang mudah dihafal. Cari rukun ayat, bariskan depan. Rukun ayat tu apa dia tadi? Subjek predikat atau pelaku bagi kata kerja.
tu rukun ayat. Dah jumpa dah rukun ayat dalam ayat tu, bariskan depan. Yang lain, baris atas. Yang lain baris atas, kecuali huruf jar. Kecuali huruf yang membariskan bawah. Ini huruf jar. Istilahnya, huruf pembaris bawah. Dan ini juga ada bagi sebenarnya, rumah kepunyaan cikgu. Sebenarnya, bait li, ada li di situ. Li itu adalah huruf jar. Li al-mudarrisi. Kerana ada li itu. Tapi dalam ungkapan ni dia tidak ditulis li itu. Dia difahami kerana ungkapan tu terlalu banyak digunakan, terlalu lumrah. Jadi dia tak perlu nak menyebut li lagi. Dia kata bait al-mudarris, dah faham dah, itu rumah bait li al-mudarris. Jadi baris akhir al-mudarrisi kena dibariskan dengan baris bawah. Itu yang dikatakan ungkapan kedua, perkataan kedua ungkapan bukan sifat. Baik, ini kesimpulannya, dan setelah selesai kesimpulan ini, kita lihatlah kepada objektif yang ketiga ni, barulah kita masuk untuk mengaplikasikan kedua-dua ilmu ni untuk membaca teks bahasa Arab tanpa baris dengan memahaminya dengan betul. Baik, ini objektif ketiga ni. Aplikasi yang pertama sampailah ke 12 tak silap saya, merupakan ayat-ayat yang mudah lah saja untuk kita melatih pemikiran kita untuk bagaimana nak membaris akhir ataupun bagaimana nak membariskan suatu perkataan yang tidak berbaris. Baik, jadi objektif ketiga ni kita lihat contoh aplikasi yang pertama. Jadi perkataan di sini tidak berbaris. Jadi syarat untuk membaca ni, pertamanya kita kena ada perbendaharaan kata. Kita dah tahu dah ni maknanya apa. Ini pun boleh sebut maknanya. Jadi kalau tak tahu makna, langkah kedua kita nak mencari makna ni berdasarkan kepada wazan dia dan kita cari dalam kamus. Tapi ini nampak gaya ni agak mudah lah. Mudah, jadi kita boleh nampak mim, ha, mim, dal tu tahulah itu ialah nama orang lah, Muhammad. Kemudian ta, alif, lam, ba ni kalau kita dah biasa dengar ataupun dah biasa, kalau kita dah ada perbendaharaan kata, kita akan tahu bahawa ini maknanya ialah pelajar, seorang pelajar yang wazan dia ataupun pembentukan dia ialah fa'il dalam huraian di sinilah. Jadi Muhammad, kita kenapa sebut Muhammad? Kerana wazan dia begini. Ini yang telah kita lalui, iaitu wazan mufa'al. Jadi kalau sebelum kita tahu, katakan kita tidak tahu perkataan ini macam mana nak sebut, kita berdasarkan kepada wazan yang telah kita bincangkan tu, kita sepatutnya boleh mencari. Ini nak sebut macam mana ni? Kerana perkataan awal ada mim, kemudian ada 3 huruf. Jadi kalau kita rujuk balik kepada carta kita, muka surat 161, kita akan cari bahawa perkataan yang ada mim, lepas tu 3 huruf lepasnya, hanyalah yang ni, ataupun yang ni, ataupun yang ni, ataupun yang ni. Maksudnya hanyalah kumpulan kedua kata pelaku ataupun yang dilaku, dan kemungkinan lain ialah kumpulan keempat pelaku ataupun yang dilaku. Kerana yang lain tak ada bentuk begitu. Ini ada mim, ta. Ini ada berapa banyak huruf sini. Ini pun banyak lagi huruf mutafa'il. Ini pun ada banyak lagi huruf. Ini sahaja yang punya 4 huruf yang dimulai dengan mim. Jadi kalau kita telah menghafal fa'al dan kita telah menghafal yufa'il dan kita tahu ada sebutan dia pelakunya mufa'il, yang kena laku mufa'al, dan kita boleh agaklah nak sebut macam mana. Ataupun kalau kita telah menguasai af'al, pelakunya ialah muf'il, yang dilaku ialah muf'al, kita boleh gunakan ni untuk meletakkan di dalam bacaan kita. Kemungkinan adalah. Jadi kalau kita lihat di sini, nak sebut macam mana ni? Kemungkinan kita sebut, kalau sebutan dia mufa'il, dia akan disebut Muhammad. Kalau sebutan dia wazan dia mufa'al, dia akan disebut Muhammad. Kalau wazan dia muf'il, dia akan sebut Muhmid. Kalau wazan dia muf'al, dia akan sebut Muhammad. Dia mana satu? Nak tahu yang mana satu, kita lihatlah kamus. Tapi kita lihat kamus, ha, mim, dal, apa maknanya. Dan daripada situlah kita boleh tahu makna yang ditunjukkan oleh wazan-wazan. Jadi Muhammad sebenarnya sebutannya, dan kita dah hafal perkataan ini, maknanya yang dipuji. Bukan yang memuji, tapi yang dipuji. Jadi itu yang dilambangkan oleh wazan mufa'al dalam wazan jadual wazan kita.
iaitu yang kena buat, yang dilaku. Iaitu mufa'al, yang dipuji. Kalau mufa'il, yang memuji. Tapi nama seorang tu ialah Muhammad. Maknanya apa Muhammad? Yang dipuji. Jadi itu di antara cara kita nak memberi baris suatu perkataan dengan menguasai semua bentuk ni, yang kita boleh orang kata apa, kita boleh test yang mana satu yang paling sesuai. Kerana mim hanya bahagian ni saja ada, majoritinya bahagian ni. Jadi itu yang perlu kita hafal ni, cara nak membentuk perkataan ni, supaya kita boleh tahu dia sama ada di bahagian kumpulan kedua ataupun kumpulan ketiga, keempat, sampailah ke 10 ni. Yang lain tak dimulakan dengan mim. Ni mulakan dengan ya. Ini pun tak ada tambahan ya. Yang sini je ada. Dan sebagainya lah. Jadi itu perlunya kita kuasai pembentukan wazan ni supaya kita boleh baca teks yang tidak berbaris dengan bacaan yang betul. Ini perkataan yang kita dah lalui ni. Muhammad ni ialah perkataan yang biasa. Jadi kita tak ada masalah nak sebut Muhammad. Hari ini nak sebut macam mana. Jadi ini pun sama lah kaedahnya. Kalau kita dah hafal wazan yang dalam jadual tu, kita tahulah ini nak sebut ada 2 sebutan je ni. Jadi kita boleh lihat semula. Sama ada ni fa'il ataupun nombor 3 kata kerja fa'al. Yang lain tak ada dah bentuk begitu. Kalau kita lihat semua tak ada bentuk begitu. Jadi kalau kita dah hafal semua ni, kita bolehlah agak-agak ni kemungkinan dia sebut dia fa'il, kemungkinan dia sebut fa'al. Kalau fa'al dia ialah kata kerja, dia telah membuat sesuatu. Kalau fa'il dia ialah pelaku bagi suatu kata kerja. Jadi apakah dia perbuatan tu? Kemungkinan ada 2 lah ni. Baik, kita lihat semula ya. Jadi di sini dah dicatatkan dalam nota ni ataupun dalam buku ni, wazan ila fa'il, iaitu pelaku bagi sesuatu perbuatan. Dicarilah mana 3 huruf asalnya. Fa, ain, lam. Jadi ta, lam, ba. Jadi kita cari dalam kamus. Kalau ada kamus, kita boleh buka kamus. Ataupun kalau ada kamus apps, kita boleh carilah. Yang saya gunakan ni apps untuk Android. Jadi boleh carilah search. Jadi ta, kita cari 3 huruf asalnya. Sebagai contoh ta, lam, ba. Kita klik sini dan dihuraikanlah apa makna ta, lam, ba. Bila ta, lam, ba maknanya ialah, ini di antara makna yang ada, to look, to search, to request, to go to see, sebagainya, to seek. Di antara makna ini yang paling sesuai, iaitu untuk mencari, untuk menuntut. Jadi kita tahu dah 3 huruf ni asalnya ialah makna yang diberikan. Kalau kita bentuk dia wazan 5 yang fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fa'al, kita bentuk dia fa'il, kita tahulah bahawa maknanya ialah orang yang melakukan perbuatan ni, iaitu penuntut, pencari pun boleh. Dia maknanya banyak. Jadi yang paling sesuai dalam konteks ayat tu ialah orang yang mencari sesuatu, mencari atau menuntut, to search lah. Jadi memang talab asal maknanya adalah mencari, menuntut. Jadi orang yang mencari kita sebut penuntut, dan kita boleh terjemahkan sebagai pelajar. Jadi kita tahulah maknanya ialah fa'il, ialah penuntut. Baik. Tapi kalau kita buat kumpulan yang ketiga, iaitu fa'al, maknanya lain dah, to demand, sebagainya lah, to claim dan sebagainya. Dan kita boleh tengok pada ayat asal kita. Ayat asal kita agaknya apa ni? Muhammad telah menuntut sesuatu ke? Telah demand sesuatu? Ataupun ni ayat ni simple aja, ayat mudah aja. Jadi tahulah bahawa perkataan ta, alif, lam, ba ni yang paling sesuai ialah fa'il, iaitu penuntut. Jadi ayat ni menceritakan bahawa Muhammad ialah seorang penuntut. Jadi itu sajalah. Maksud itulah cara kita nak memahami sesuatu teks yang tidak berbaris. Ada kemungkinan boleh sebut, dan kemungkinan tu kita kena kenal pasti yang mana yang paling sesuai apabila kita gunakan kamus. Jadi ini sebagai contoh. Jadi peringkat awal ni biar kita nak melihat selangkah demi selangkah. Tapi kalau kita dah ada pengalaman beberapa ayat yang kita dah lalui, kita boleh skip semua tu. Kita boleh, maksudnya kita dah boleh selesa untuk mengetahui makna yang sebenarnya. Jadi perbahasannya beginilah. Muhammad menggunakan wazan mufa'al,
Ini tak masuk lagi baris akhir. Itu kita sebut dia Muhammad. Ini berdasar wazan fa'il, kita boleh sebut talib. Jadi apakah dia wazan ni? Jenis perkataan ni ialah kata nama pelaku, fa'il. Daripada wazan 5, fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul dan fi'il. Kemudian di sini juga kata nama yang dilaku tetapi daripada kumpulan yang kedua, fa'al. Kumpulan kedua, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, taf'il. Kalau kita lihat semula kumpulan kedua ni daripada Muhammad tu, di sini Muhammad. Jadi kita sebut Hammad. Fa'al, Hammad. Yufa'il, yuhammid. Mufa'il, mufhammid. Mufa'al, Muhammad. Dan taf'il, tahmid. Inilah kemahiran yang perlu dikuasai. Boleh menyebut wazan 5 bagi setiap kumpulan. Baik, kita lihat semula. Dan maknanya, talib seorang pelajar, seorang penuntut. Jadi itulah selesai lah dari segi perkataan. Dan kalau kita lihat dari segi ayat, ini tanpa baris akhir, Muhammad, talib. Dan kita tahu kaedah. Ayat ni menceritakan tentang apa? Cerita tentang Muhammad. Apa cerita dia? Ia seorang pelajar. Jadi kita tahu kaedah mengatakan CTA dan ACN tu baris akhir ni kena baris depan. Jadi itu pasal kita kena sebut Muhammadun talibun. Kerana Muhammadun ialah kita menceritakan tentang dia dan talibun ialah cerita bagi Muhammad ini. Ini makna dia lah, makna ataupun fungsi perkataan tu dalam ayat. Jadi makna ayat ni ialah Muhammad ialah seorang pelajar. Bila kita tahu makna ayat tu, kita bolehlah uraikannya dalam bahasa kita yang sesuai, iaitu Muhammad ialah seorang pelajar. Baik, saya rasa kita sempat untuk kali ini dia, untuk contoh aplikasi yang pertama, insya-Allah. Kerana kurang seminit ni, insya-Allah kita akan sambung pada sesi akan datang, insya-Allah. Jadi syukran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.